kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kezaman, membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Oi, ini salah gambar ni Is. Ini gambar bila punya ni Is ni. Sembang Takaful bila punya ni. Ni kita punya apa tu? kita punya digital marketer kita, Cik Izzam. Okey, yang mengawal keseluruhan perjalanan kita punya program pada malam ni. Okey. Lebih dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali lagi. Selamat malam. Selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijrah. Masing-masing dah clear dengan azam tahun baru ni, insya-Allah. Okey, berjumpa kita sekali lagi pada malam ni. Sepatutnya tetamu kita pada malam ni ialah Encik Maliki. Okey, Encik Maliki kita. Encik Maliki kita. Encik Maliki Muhammad Daud. Dan juga kita ada lagi seorang iaitu Puan Anastasia Sophia. Okey, Encik Maliki ni dari Kedah, Sungai Petani, dan juga Puan Anastasia ni dari Kelang. Okey, insya-Allah kita tengah menunggu dua-dua orang kita punya masuk ke dalam kita punya Zoom. Nampaknya Encik Maliki dah masuk dah. Okey, Anastasia pun dah masuk, alhamdulillah. Okey, hari ni kita dalam program Sembang Santai. Insya-Allah dah bersedia. Sebelum tu saya nak tanya, semua dah bersedia untuk kita punya convention dalam negeri Tioman? Dah bersedia dah? Ada yang pergi? Seluar bunga-bunga, baju bunga-bunga dah siap. Saya dengar tadi ada yang dah pack barang dah. Siap dah pack barang kan? Untuk nak pergi hari Selasa nanti. Oi, lama lagi dah pack barang Untuk yang mereka yang berada di sekitar Putrajaya, Bangi, Seremban, besok jangan lupa kita ada mega BOP ataupun mega boss kita, Business Success Seminar di hotel Tentera Hotel di Bangi.
Okey. So boleh kontak dengan saya kalau tak jumpa jalan ke apa nanti boleh hubungi saya. Okey, untuk tidak membuang masa kita perkenalkan dulu Encik Maliki di talian. Silakan Encik Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih CEO Encik Husaini bin Muhammad Ali. Sihat bagi? Alhamdulillah saya sihat seadanya. Alhamdulillah. Cucu-cucu tak kacau Cucu mana cucu? Cucu. Okey, kita punya apa tu? Kita punya juara. Sembang juara kita ni yang kedua ialah Puan Anastasia Sofia, Italian. Okey. Kenalkan diri dulu Anastasia. Anak menangis. Dah okey dah. Dah okey dah. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Anastasia Sofia. Ha. Mewakili Bosni Light. Boleh dah. Okey. Tak apa. Nanti kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi kepada dua kita punya speaker kita pada hari ini dalam program Sembang Santai Takaful. Okey, sebelum tu semua clear dengan suara saya, dengan suara kedua-dua kita punya peserta hari ni. Clear Okey. Okey, berakhir saya nak juga berkongsi hari ini tentang keputusan ataupun result terkini M4R1 kita, POI kita. Saya rasa Is dah standby Is. Kalau dah standby kita terus kepada keputusan M4R1 kita untuk bulan Julai. Okey, sama-sama kita tengok.
Alhamdulillah. Ini saya rasa paling ramai pemenang pada bulan Julai. Okey, tahniah kepada semua para pemenang. Untuk pengetahuan semua, kali ini Ikhtisas terpaksa mengeluarkan sejumlah wang yang besar, hampir 10,000 untuk membayar POI ataupun Power of Istiqomah. Kepada yang masih lagi tak tahu apa itu Power of Istiqomah, boleh tanya dengan leader masing-masing, di mana kita buat satu kontes hanya ada di Ikhtisas, di mana kita nak mengekalkan istiqomah. Istiqomah ni yang paling power. Istiqomah ni bermaksud dia konsisten. Kalau dia konsisten, dia punya ganjaran tu sentiasa meningkat. 100 bulan depan dia konsisten lagi jadi 200, 200 dia konsisten lagi jadi 300. Kita ada pemenang tertinggi iaitu Puan Siti Rohayu dengan bulan keempat 800. Okey. Jadi memang banyak duit POI ni yang kita sediakan untuk kita semua rakan niaga kita. Okey, alhamdulillah. Untuk tidak membuang masa lagi, kita teruskan program Sembang Santai Takafu kita hari ini. Hari ini saya nak minta Encik Maliki mula dulu. Encik Maliki boleh tak Encik Maliki ceritakan sikit latar belakang bila bermula dalam industri Takafu, berapa lama dah buat, apakah pencapaian yang terbaik, dan sedikitlah tentang diri Encik Maliki. Silakan Encik Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CEO sekali lagi dan semua sahabat-sahabat seperjuangan dalam Ikhtisas. Saya Maliki bin Muhammad Daud, berusia 57 tahun. Berapa bang usia? Berapa bang tadi usia? 50? 57 tahun. 50? 7 tahun. 57 tahun Abang Maliki ni. Ada yang boleh panggil Pakcik Maliki kat sini macam saya ni kena panggil Abang Maliki. 57 tahun. Okey, seteruskan bang. Memiliki seorang isteri dan 2 cahaya mata, sepasang dan 4 orang cucu. Alhamdulillah. Bermula Takaful pada 15 bulan 9 tahun 2004. Okey. Dan di Ikhtisas 1 bulan 4 2019. Okay. Bermulanya saya di Takaful, sebelum bermulanya di Takaful, saya adalah penjual burger pasar malam. Jadi disebabkan saya memerlukan keuangan yang lebih dalam kehidupan seharian, jadi saya kena cari satu alternatif yang mempunyai pendapatan yang konsisten. Saya tahu di bidang Takaful memang konsisten, walaupun susah saya tetap berusaha. Jadi kesusahan itu adalah cabaran untuk saya terus maju untuk diri saya dan family saya. Pencapaian dalam Takaful pada tahun 2005-2006 saya adalah orang ejen pertama yang mendapat jemputan khas di Hotel Miko di Kuala Lumpur, dengan pada ketika itu saya mendapat full bonus sebanyak 9,000. Dan saya tidak toleh ke belakang lagi dah. Menjak pada itu saya terus mengorak langkah sehinggalah saya mencapai angka saya memiliki cita-cita saya untuk memiliki 4 biji kereta. Sebab banyak betul bang. Nasib baik 4 biji kereta, bukan 4 biji. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah mahfuzkan apa yang saya hajati. Dan saya juga bukan setakat 4 biji lah. Akhirnya saya bertukar-tukar kereta hinggalah pada hari ini 9 biji. Itu pencapaian untuk saya dalam kehidupan harian. Dan itu juga saya mampu membina sebuah mini anak banglo lah dalam 100,000 lebih. Hasil daripada pendapatan Takaful. Walau bagaimanapun saya tetap berusaha sampai ke hari ini. Di samping itu juga saya sebenarnya adalah seorang kaki tangan kerajaan yang bekerja sebagai pembantu makmur sekolah. Jadi di antara masa untuk bekerja dan sebagai berkerjaya Takaful, saya managekan kehidupan kerjaya saya. Berartinya pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang adalah waktu bekerja dengan kerajaan, dan selepas pada itu adalah kerja saya sebagai wakil Takaful Ikhlas.
di mana saya mampu bertahan hari ini, saya merasakan diri saya ni disebabkan saya adalah seorang penyebar tentang muamalat Islam kepada masyarakat. Saya bukan seorang ejen yang mendesak. Sebab itu saya yakin apa yang saya miliki every month tentang kes, walaupun semua kes ataupun sikit-sikit kes, adalah hasil daripada kesabaran saya menerangkan tentang sistem muamalat. Maksud saya di sini, walaupun saya jumpa hari ini, tak mustahil esok, tidak semestinya saya close esok. Sebenarnya saya close mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi di antara jarak sebulan, 2 bulan saya akan close yang sebelum pada itu. Itu adalah kerja harian saya. Dan saya pula suka berjumpa dengan prospek. Berarti maksudnya setiap hari saya perlu jumpa 5 hingga 10 orang. So, okey bang, tak apa bang. Nanti kita akan tanya abang lagi macam mana abang buat tu. Jadi okey, semua dah dengar. Abang Maliki kita umur 57 tahun. Ada sini orang lebih tua daripada abang Maliki kita. Orang umur 57 tahun konsisten dia baru saja bersara daripada kerja hakiki dia. Sekarang dia memang sepenuh masa menjadi wakil takabur sepenuh masa. Okey, kita kepada kita punya sang juara kita yang kedua, iaitu Puan Anastasia Sofia. Boleh tak cerita bila bermula, bagaimana boleh bermula untuk pengetahuan semua Anastasia Sofia ni terlibat dalam kita punya satu program CSR kita, Ihtisas, bersama dengan Pusat Zakat Selangor. Dekat situlah saya jumpa dengan dia. InsyaAllah nanti Puan Natasha akan cerita lebih lanjut bagaimana siapa dia dan bagaimana dia boleh bermula. Silakan Natasha. Sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa. Baru first time masuk. Okey, nama saya Natasha. Saya nak buat Encik Zaini lah. Bermula bulan Februari sebelum PKP hari tu. Baru je lah, baru tahun ni. Ceritalah apa pencapaian. Okey tak okey? Alhamdulillah okey lah. Tujuan apa, tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang alhamdulillah okey lah. Sebelum ni memang kami ni asnaf kan, jadi agak terdesak sikit lah kehidupan kan. Tapi sejak saya jumpa dengan takabur, macam-macam yang saya belajar dari mencari prospek, semualah segala-galanya. Saya sebenarnya seorang yang sangat pemalu. Seperti yang kamu semua tahu, saya ada anak kecil lagi. Macam ni. Jadi kalau saya pergi mana-mana pun memang saya bawa anak saya. Jadi sebenarnya pergerakan saya agak terbatas. Jadi satu-satunya cara saya mencari prospek sekarang ni melalui media sosial. Okey, tak apa. Natasha, nanti kita tanya Natasha macam mana aktiviti Natasha tengok. Kalau dekat sini yang laki-laki tolong malu sikit Puan Natasha ni dah lah anak kecil, kendong anak, boleh bawa buat pergi buat sale, boleh konsisten konsisten melebihi 5 kes. Kalau kita tengok tadi kepada carta bulan 7 dia bawa 5 kes dan berjaya mendapat M4R1 juga So kita balik kepada Abang Maliki. Okey, Abang Maliki kita nak tanya bang, macam manakah aktiviti yang abang buat setiap hari? Pukul berapa abang keluar? Macam mana dengan jadual kerja abang? Jadi boleh tak abang share dengan semua kita punya rakan niaga ataupun penonton kita di Zoom dan juga di live YouTube kita pada malam ni. Silakan bang. Okey, terima kasih sekali lagi pada Zero. Aktiviti saya setiap hari biasanya selepas subuh, dan saya akan ambil masa sedikit di rumah dan lepas tu saya akan sarapan pagi di kedai yang mana saya rasa ada prospek. Dan di situlah saya akan keluarkan brosur flyer saya akan bagi.
akan bagi dalam kedai tu kalau ada 10, 10, ada 20, 20. Artinya saya bagi pada ketika tu, saya niat saya pertama, saya sebarkan maklumat takaful. Dan saya sebenarnya konsep saya sebenarnya kalau pada ketika orang-orang yang lama dia guna istilah bahasa konsep labah-labah. Tapi pada hari ini saya rasa anak-anak muda dia gunakan konsep proporsi. Berartinya di sekitar jarak keliling anda. Jadi pelanggan saya majoriti orang Sikh. Dan kalau berada di Pulau Pinang, Perlis ataupun Alustar dan Perak, sebenarnya ia adalah asal orang Sikh. Sebab apa saya suka berada di kedai-kedai di mana-mana, kedai runcit ataupun di market, saya akan bagi flyers tersebut sebenarnya adalah tujuan untuk saya kenalkan diri saya adalah wakil takaful anda di sekitar tersebut. Wow. Jadi di samping tu saya tengoklah pada reaksi pada orang yang bila kita bagi flyers, dia hendak atau tak. Jadi biasanya kalau ada yang bertanya, itu adalah prospek saya pertama pagi hari itu. Dan saya sekurang-kurangnya 5 hingga 10 flyer lah saya bagi. Lebih itu tentulah. Tapi yang 5 hingga 10 itu wajib bagi saya setiap hari. Wajib bang Ya. Wajib. Wow, okey. So itu aktiviti abang kerja seminggu berapa hari bang? Kerja seminggu 5 hari. Tapi kalau bahasa Burau Senda tu, kerja pembantu makmal tu part time, takaful ikhlas adalah full time. Jadi Sabtu Ahad kerja juga lah? Sebenarnya waktu bekerja untuk takaful, saya bersama cucu mungkin saya free dan tidur adalah free. Lepas pada tu adalah setiap masa. Okey. Sebab apa sekarang ni guna ada saya belajar sikit melalui media sosial tu. Saya WhatsApp lah melalui status WhatsApp dan grup-grup yang saya adalah 2-3 grup yang saya join itu je. Okey. Terima kasih Becky. Tengok masing-masing kepada semua rakan niaga kita di Ikhtisas, boleh kita ambil contoh. Abang Maliki ni dekat rumah dia pun ada banner. Banner takaful. Pergi kerja kahwin pakai baju takaful. Hebat tak hebat Abang Maliki kita ni Pergi kerja kahwin pun pakai baju takaful. Dekat rumah bentang banner takaful. Itulah dia punya jiwa takaful dia begitu tinggi. Okey, kita kembali balik kepada Natasha. Natasha ada, okey. Boleh tak Natasha share dengan semua kita menyerahkan niaga ni, apakah aktiviti yang Natasha buat setiap hari? Yang saya difahamkan melalui sosial media, boleh tak share dengan diorang macam mana you approach tu bila nak bagi quotation dan sebagainya. Silakan Natasha. Okey, cara saya memang dari sosial media, status WhatsApp, status Facebook, lepas tu saya selalu share dekat grup-grup lah. Macam tu. Waktu saya share tu memang waktu pagi yang selepas solat subuh tu kan. Sebab selalunya memang orang akan tengok handphone. First orang bangun tidur tu, perkara pertama orang tengok mesti handphone. Jadi masa tu kita ambil peluang lah untuk post macam-macam. Maklumat yang saya dapat tu selalunya saya ambil daripada Facebook Ikhtisas. Page Ikhtisas yang Encik Zaini selalu bagi. Selain tu saya grup Ikhtisas. Grup Ikhtisas tu. Selain tu saya cari lagi dekat asal je sejarah takaful kan, asal dapat je maklumat yang kita pasal. Selalunya saya memang post pasal dari pula, itu yang paling senang kita promote. Sebab masyarakat sekarang dah tahu tentang kepentingan hibah. Okey, jadi bila ada okey, katakan bila ada orang bagi feedback, macam mana Natasha closekan tu? Pergi jumpa ke macam mana? Soalnya saya akan call dulu. Okey, saya akan call sebab kalau pergi jumpa terus kadang-kadang memang saya terbatas pergerakan lah. Saya akan saya akan call dulu. Ataupun kalau dia tak selesa kita call kan, dia selalu suruh kita WhatsApp dia. Saya akan WhatsApp, saya akan minta nombor IC dia untuk buat quotation. Lepas tu kalau dia okey, selalunya saya memang close by WhatsApp je. Nanti jumpa masa nak ambil sign saja. Wah, jumpa nak ambil sign saja Yang bulan Julai ada 5 kes kan yang enforce? Okey, 5 kes tu melalui cara yang sama? Ya, betul.
Oh, okey. So, semua rakan niaga ataupun semua kita punya penonton pada hari ini boleh tengok bagaimana Puan Tasha ni melalui update di status WhatsApp, update di Facebook, setiap hari tanpa jemu dia boleh konsisten untuk close case setiap bulan. Jadi tak ada apa yang menghalang kita sebenarnya untuk buat takaful ni. Kalau orang-orang macam Puan Tasha ni ada anak kecil pun boleh buat melalui sosial media aje. So saya rasa tak ada masalah untuk kita tiru cara yang Puan Tasha sedang buat ni. Okey, kita kembali balik kepada ikon senior kita, Abang Maliki. Okey, kita kembali kepada Abang Maliki. Boleh tak abang beritahu atau share ayat-ayat yang biasa abang guna waktu jumpa dengan prospek, ataupun kan kadang-kadang abang selalu buat open market kan, yang pergi jumpa orang-orang tak kenal di kedai, di apa. Macam mana abang mulakan perbualan abang tu? Okey, terima kasih. Abang nak start. Lagi CEO. Saya senang bahasa saya, bahasa orang kampung. Bang, tak dengar bang. Baik semula bang. Hello? Abang Maliki? Okey, ada. Okey, ada. Okey. Biasanya kalau saya jumpa tu, biasanya kalau dulu saya gunakan bahasa takaful pada ketika dulu ni tahun 2004 2005 ni, saya hanya guna bahasa takaful ikhlas adalah produk kerajaan Malaysia. Wah, okey. Jadi produk kerajaan Malaysia kalau dah ada, kalau boleh bertukar dan patuh syariah. Buktinya tiada postmortem apabila berlaku kematian biasa. Dan juga dia ada masa ketika tu boleh sebut saving, sekarang ni cash value. Jadi saya guna pada ketika tu, saya guna bahasa-bahasa yang macam tu lah. Kalau orang tanya apa itu takaful, takaful tu sebenarnya memberi perlindungan masa kau orang sakit, masa kau orang masa hampa kena penyakit kritikal. Siapa nak bantu hampa? Melainkan hampa sendiri. Itu bahasa saya guna. Abang cakap bahasa kampung biasa je Biasa guna sampel. Kalau guna bahasa standard, buat orang lari lah, orang ataupun orang takut. Blur. Okey. Jadi saya cuba ambil pendekatan fahamkan masyarakat tempat. Jadi kalau ada dalam cabaran tu biasalah, ada yang menyatakan takaful tu tak penting, saya akan drop lah. Saya akan kata tak apa, hari ni kau sihat, kau sakit esok stroke. Sebab stroke ni bahasa orang semua faham. Bila you are stroke, saya kata hanya takaful yang mampu tolong. Kau ataupun bersamamu, itu je. Jadi bahasa simple untuk maksudnya dia perlukan duit lah masa tu. Untuk bahasa yang singkat kan. Dan kalau sekarang ni saya banyakkan serta dengan testimoni lah. Jadi itu pendekatan saya, testimoni saya memberi satu kelebihan pada saya. Membuat masyarakat lebih yakin dengan apa yang takaful ikhlas laksanakan pada prospek, pada yang peserta mereka. Saya guna bahasa takaful ikhlas mudah tuntutan ataupun mesra pelanggan. Dengan syarat you all tidak tipu fakta kesihatan. Dan testimoni yang ada ni membuat masyarakat setempat lebih yakin. Sebab itu saya rasa dan saya insya-Allah saya mohon sentiasa mohon pada Allah supaya prospek saya tidak akan putus dari masa ke semasa. Waktu macam contoh ni saya tanya bang. Abang pergi minum kan? Abang pergi minum kat kedai tu hari-hari. Lepas tu abang nampak prospek baru. Bagaimana abang mula-mula nak tegur prospek tu? Assalamualaikum ke? Macam mana abang buat? Bagi flyers ke? Saya first time sebab di belakang saya sentiasa ada beg kecil, di dalam tu ada flyers. Saya terus bangun dan terus bagi dekat pada mereka tu. Assalamualaikum, minta maaf mengganggu. Ini flyers takaful yang saya buat. Jadi kalau ada kepentingan, tolong call ataupun WhatsApp. Kalau malu bertanya, saya terus pergi ke depan kadang. Lepas tu okey, sila jamu selera teruskan minumlah.
Dan sambil tu saya akan minta lah nombor telefon. Bila nak minta nombor telefon, dunia hari ni dia akan baca lah. Saya bagi salam untuk dia akan ikuti satu WhatsApp saya. Sebab satu WhatsApp saya setiap hari misteri 1 hingga 5. Lebih mungkin. Maksudnya Abeki suruh dia save nombor Abeki? Ya. Sebab saya akan miss call pada ketika tu. Okey. Dan saya akan beritahu saya berpengalaman dalam takaful selama daripada 2004. Berartinya kalau sekarang ni saya akan kata dah 16 tahun saya berpengalaman di takaful ikhlas. Jadi benda-benda macam ni bagi saya tengok pada reaksi kontak dia punya mata dia apa semua tu, dia rasa ingin tahu. Tapi saya punya style daripada dulu sampai sekarang, kalau orang dah pada ketika tu di kedai makan, saya biasanya saya akan minta nombor kerjaya dia dengan tarikh lahir. Sebab saya kata saya tak suka mengganggu waktu makan. Itu ayat beli jiwa kot. Jadi yang ni membuat orang rasa selesa. Okey. Jadi abang tak akan close dia pada hari tu lah. Ambil dulu. Yes. Ambil tarikh lahir dia dulu, buat quotation dulu. Buat quotation dulu. Saya kata okey, berapa? Biasanya saya akan tanya, nak perlu kad medik ataupun tidak. Okey. Biasanya di situlah saya akan discuss dalam WhatsApp dan beri cadangan-cadangan yang kepada diorang. Okey. Kepentingan diorang sebenarnya. Okey. Okey, terima kasih Becky. Ya. Okey, kita nampak macam mana aktiviti yang dia buat. Dia pergi kedai makan, setiap pagi dia keluar makan, sarapan, kedai-kedai yang dia familiar dengan baju takaful ikhlas je, ataupun baju itisah je. Dekat belakang dia akan sentiasa ada beg kecil. Lepas tu dekat dalam beg kecil tu ada flyers. Yang hebat tentang Abang Meliki ni, flyers tu dia tak tahu nak buat tau. Dia tak tahu nak edit dekat PC. Dia foto kecil-kecil, dia tampal, dia foto state. Ada gambar muka dia tengah bagi cek semua. Itu yang hebat tu. Dan saya rasa itu antara penyebab orang trust dengan dia. So kita mungkin boleh ambil contoh yang baik daripada Abang Maliki kita ni. Okey, kita balik kepada Puan Tasha. Tasha, okey, saya nak tanya Tasha. Waktu bila orang dah bagi feedback dekat you punya social media ataupun dekat you punya status tu, bagaimanakah you balas balik PM dia tu? Adakah you PM dia dulu, bila dia like je baru you PM, ataupun you tunggu dia PM dulu baru you reply, kemudian baru call ke macam mana? Boleh tak cerita detail sikit supaya kawan-kawan kita yang lain boleh tiru ataupun boleh ikut kalau ada benda-benda yang berfaedah ni? Okay, selalu sebab saya selalu tengok tau orang yang like status saya ke ataupun tiba dia kan ada respon kan dekat WhatsApp tu ataupun Facebook. Okay. Itu pun maksudnya dia berminat. Dia support kita setiap hari, maksudnya dia berminat. So kita akan, dia mungkin belum setuju lagi ataupun belum terbuka hati lagi kan. Tapi dia sentiasa follow up kita punya status. Jadi memang ada peluang dekat situ. Jadi saya akan hantar, setiap hari saya akan hantar personal dengan dia. Apa yang saya post dekat Facebook pada hari tersebut, saya akan hantar personal dengan dia. Oh, masa tu belum tegur lagi. Terus hantar personal apa yang you post dekat status tu, you bagi juga dekat dia personal. Ya. Lepas tu saya akan berkenalan dengan dia ataupun bagi salam macam tu lah. Macam biasa kita permulaan perbualan. Tanya apa khabar semua. Ada takaful tak? Berminat ke? Macam mana? Selalunya saya akan dapat feedback. Tunggu dulu lah. Saya fikir dulu. Tapi tak putus asa. Saya hantar je terus-terus tu. Hantar je. Memang dia sekarang ni saya tengah follow up 5 kes. 2 medical dengan 3 hibah. Diorang masih belum bagi kata putus lah. Just banyak bertanya. Quotation memang saya banyak keluar bulan ni. Harap ada yang sangkut lah. Nanti bila masa waktu nak call tu? Saya selalu call habis waktu bekerja lah. Sebab kebanyakan prospek dia punya tak. Maksud saya kita dah chatting dengan dia, dah bagi dia info semua. Dan macam mana kita nak, bila waktu yang sesuai kita nak, adakah dia kata dia dah setuju baru Tasha call ke macam mana? Biasa dia minta penerangan.
Dia minta penerangan. Masa itulah saya akan call. Okey. Lepas tu baru close kan? Kemudian baru pergi jumpa dia. Ya, jumpa dia selalunya saya jumpa untuk ambil sign saja sebab PKP kan tak boleh lama-lama berkumpul. Okey, bagus punya alasan. Dia tak nak berjumpa, dia tak nak berkumpul, alasan dia dia pergi jumpa klien hanya untuk ambil tanda tangan saja nampak tak? Sebenarnya ada banyak kaedah. Saya rasa pada malam ni kita sangat bertuah. Kita ada Abang Maliki dan juga Puan Natasha. Bagaimana dua-dua ni mempunyai pendekatan yang sangat-sangat berbeza. Abang Maliki kita cara dia lain, Puan Natasha ni cara dia lain. Dan alhamdulillah hari ni kita sangat-sangat bertuah kita dapat share daripada dua orang yang sangat-sangat berbeza, sangat-sangat berbeza daripada segi generasi dan kaedah mereka menjalankan perniagaan takaful. Okey, sekarang sudah pukul berapa? Kita sudah berlangsung selama 50 minit. Okey, saya nak buka kepada kita punya penonton di Zoom kalau ada apa-apa nak bertanya soalan kepada Abang Maliki ataupun Puan Natasha. Juga saya buka juga soalan di kita punya YouTube channel. Kalau ada sesiapa nak tanya boleh tanya di YouTube channel. Okey, saya silakan. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ni Abeki, ada soalan ni daripada Nasrul Manap dekat live YouTube. Dia tanya Abeki ni, masa nada suara, masa direct approach bagi flyers tu kuat-kuat ke ataupun abang sedang-sedang aja bang? Masa bagi flyers tu dalam bentuk yang sederhana. Tidak kuat, tidak slow. Sebab apa saya kata, saya Maliki Muhammad Daud adalah wakil takaful ikhlas daripada berpengalaman daripada 2004. Ini adalah flyer saya dan ini juga adalah testimoni yang ada. Jadi kalau rasa yakin dengan takaful ikhlas yang patuh syariah dan lokal produk, sila hubungi saya. Itu je. Dan teruskan makan. Cakap tu bahasa pun nada tonasi yang biasa je. Okey, siapa yang tanya tadi Nasrul Manap semoga Abang Maliki dah jawab soalan Nasrul tadi Ini dari nak minta penerangan apa tu dari? Saya juga nak minta penerangan. Apa dari nak minta penerangan apa tu? Saya nak minta penerangan daripada Puan Anastasia. Macam mana dia boleh terangkan orang kan? Saya pun nak minta penerangan lah. Maksud saya boleh beli satu produk hibah ke daripada untuk dia. Okey Tasha. Ada kau bahas ini. Ini orang Sabah je kan ni. Okey, sorry bahasa Melayu saya agak saya selalunya saya guna bahasa Melayu Sabah tau. Untuk approach orang sebab tapi yang Natasha ni dia bukan orang Sabah dia orang Sarawak. Tapi tak tahu kenapa dia cakap Sabah. Pasal husband dia orang Sabah. Okey, teruskan Natasha. Okey, sebenarnya saya ambil contoh lah dari Encik Zaini. Banyak kan saya memang ambil contoh dari dia lah pasal garisan hidup. Okey, contohnya lah saya jumpa seorang prospek ni. Dia berminat dengan hibah. Saya bagi, mula-mula dia tak tahu apa tu hibah. Saya cuma terangkan dengan dia hibah lah. Hibah tu adalah pampasan in case kalau apa jadi dengan orang yang ambil, waris dia akan dapat. Okey, lepas tu dia akan tanya saya soalan lagi. Hibah tu ada medical tak? Saya cakap hibah memang tak ada medical sebab dia pampasan. Hanya berlaku apabila peserta tu mengalami kematian. Saya memang guna ayat yang kasar sikit lah. Saya guna kematian. Kalau Encik Zaini cakap meninggal dunia. Hilang nyawa. Bukan meninggal dunia, hilang nyawa. Macam tu. Lepas tu okey, jadi dia hanya untuk kematian sajalah dia cakap macam tu. Okey, kalau nak untuk hilang upaya yang kekal pun boleh juga, kita boleh tambah rider cakap macam tu dengan dia. So bagi penerangan macam tu lah. Macam tu lah, saya memang tak teratur sikit. Sebab you present tu by phone kan?
Tapi nanti saya sekarang ni tengah usahakan lah, sebab saya sekarang tengah cuba ikut style Encik Zaini. Frame pliers. Lepas tu jumpa orang dekat mana-mana lah, bawa anak. Macam tu kan, jumpa orang dekat bank ke macam tu. Saya sekarang tengah usahakan. Okey. Anda Tasha, anak dia dah mengamuk dah tu. Okey, ada sesiapa ada soalan lain tak nak tanya? Ada lagi 6 minit untuk tanya soalan. Okey, Assalamualaikum Puan Natasha. Siapa tu? Raudah okay, macam mana boleh tahu? Okey, Puan Natasha, saya Puan Raudah daripada Kedah. Hello, Puan Natasha. Salam. Okey, saya kagum dengan Puan Natasha sebab saya juga seorang ibu yang handle anak-anak yang kecil. Pernah lepas 15 appointment, makan 15 appointment, lebih kurang macam pernah pergi lebih kurang macam 15 appointment, tapi tak boleh nak close kerana saya bawa anak-anak yang kecil. Anak saya dah 4 tahun. Jadi saya nak tanya, macam mana Puan Natasha buat cara nak atasi benda tu bila ada appointment, bawa anak kecil, cara nak handle tu supaya kita tak terganggu dengan fokus. Saya lebih suka cakap pada fokus. Sebab bila bawa anak ni memang susah kita nak fokus apa yang kita cakap. Kadang-kadang saya tu sampai dah full stop, saya tak boleh nak ni dah. Saya tak boleh nak fokus. So saya nak minta cara Puan Natasha handle waktu appointment ada anak kecil. Okey, sebenarnya kita sebagai perempuan ni kan, kita ada satu bakat tau, orang panggil multi talented. So kita boleh buat banyak perkara dalam satu masa. Multi talented Saya gunakan cara itulah, pendekatan tu. Memang agak susah, saya akui memang susah. Lebih-lebih lagi bila saya nak jumpa klien, anak saya melompat sana, melompat sini, mana lagi menangis, mana lagi mau susu, memang agak susah sikit. Tapi saya cakap dengan customer terus terang lah, Encik, saya ataupun saya cakap, Cik, saya ada bawa anak ni. Jadi kalau ada apa-apa yang Cik tak faham apa yang saya terangkan secara ringkas sahaja. Kalau ada apa-apa yang Cik tak faham, boleh WhatsApp saya ataupun boleh tanya saya melalui melalui call ke apa ke, siap macam tu dengan dia je. Kalau tiba-tiba dia ada yang tak faham lah maksudnya. Kalau lepas tu dia ada yang tak faham, dia boleh tanya bila-bila masa saja. Okey, good. Cakap dengan dia, saya pegang handphone 24 jam. Kalau apa-apa je masalah atau tak faham, boleh tanya saya melalui phone lah. Selalunya saya tak bawa jumpa prospek secara ni sebab ni lah masalah anak kan. Jadi cara yang paling baik melalui WhatsApp atau call. Okey, Puan Natasha, cuma saya nak tanya, kalau kita buat appointment dengan prospek, mana tempat yang perlu Puan Natasha buat, di kedai makan ataupun di office dia ataupun di rumah dia atau di mana-mana pun yang Puan Natasha boleh rasa selesa? Ada anak mungkin nak pergi di taman ke apa ke? Saya selalu pilih rumah. Luar rumah dia lah. Maksudnya pergi direct ke rumah dia? Ya, betul. Sebab customer saya pun kebanyakan yang senang untuk berada dekat rumah daripada dekat luar. Okay. Kiranya sebelum pergi tu Puan Natasha call dulu sebelum pergi atau pergi terjah dulu? Saya call dululah. Saya akan call Thank dulu. you. Okey, terima kasih Puan Raudah. Puan Raudah ni pun antara kita punya rakan niaga yang berhati waja. Okey, alhamdulillah. Saya personally saya cakap Puan Raudah ni kalau dia maintain dia punya momentum begini, insya-Allah one day dia akan jadi seorang yang berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Zaini. Nori saya nak tanya Cik Maliki, masa bagi flyer dengan orang ramai di kedai sambil bertegur siapa, ada tak yang mengelak? Macam mana nak build confidence tu? Cik Maliki, ni bang, ada orang tanya ni bang. Ada tak yang mengelak-ngelak masa tengah bagi flyers tu? Lepas tu macam mana abang sentiasa berkeyakinan tinggi bang? Okey, dalam urusan bagi flyers, kita nak bagi sebab flyers tu bukan percuma. Ada value. Jadi saya kalau orang tolak, saya memang tak bagi. Sebab itu standard dalam kerjaya kita. Macam mana kita menerima flyers daripada orang bila kita berada di supermarket. Dan orang juga macam tu juga sikap dia orang. Jadi kalau dia orang tolak, jangan kita paksa bagi. Sebab itu flyers kita ada value. Dan saya bagi juga, dia buang. Saya ambil dan pergi ucap terima kasih dekat dia.
You all boleh buat tak macam I buat? Okey. Saya ucap terima kasih ke Bak Buang dan saya ambil balik sebab flyer saya ada value dan saya bawa adalah yang patuh syariah. Jadi dia bukan sebarangan. Hari ni you sihat, esok you sakit. Thank you. Saya kata kat tu. Ada yang mari datang minta maaf balik, itu standard dalam kerjaya kita. Bagi flyers memang kena berhati-hati, bukan semua kita bagi orang terima. Tapi yang kadang-kadang yang tak terima tu bila ada penerangan di sebelah dia, dia yang ambil. Itu jangan petikan sebab itu adalah Allah Maha Berkuasa. Saya berpegang pada konsep tu. Yang kita bagi penerangan bagan nak rock, kata orang Kedah, bagan nak rock tapi tak ambil. Yang ambil yang si pendengar, itu standard. Daripada 16 tahun saya berkerjaya dalam bidang takaful, yang betul-betul rasa macam nak ambil dah, tak ambil sebenarnya. Yang dengar ujung-ujung telinga, yang tu yang akan mesej dan ambil dengan saya. Okey, terima kasih Becky. Okey Nori, okey tak Nori? Okey saya rasa Abang Maliki dah jawab dah tu. Bagi flyers, kalau saya nak share sikit. Bagi flyer jangan lepas tu tangan waktu bagi flyer tu. Ya, betul. Kalau dia nak ambil tu dia nak ambil betul-betul tak? Kalau dia macam nak tak nak je tak payah bagi. Nori Okey, ada soalan last ni. Last soalan. Jangan tanya lagi lepas ni. Lepas ni kau nak tanya PM. Dah habis dah pukul sejam dah ni. Okey, daripada Nasrul Manap lagi sekali lagi. Dia tanya Puan Natasha. Kebanyakan saya dapat lead daripada FB X. Terus masuk ke direct WhatsApp saya. Tapi lepas saya reply semula dengan gambar iklan yang dia respon tu, kena call lepas berapa jam prospek bagi blue tick tu. Faham tak Tasha? Tasha? Oh Tasha, mana Tasha? Faham tak soalan ni? Dia dapat lead ataupun bila ada orang bagi lead, ada orang like dia punya Facebook yang dia page, yang dia post tu, orang tu dah suka lah. Kemudian dia akan bagi gambar yang dia post tu balik melalui WhatsApp pula kepada orang yang like status dia tadi di FB. Kemudian dia tanya berapa lama lepas tu dia nak kena call ataupun dia nak follow up lagi ke dengan WhatsApp ke macam mana? Okey, kalau dia tak ada respon tu maksudnya dia lepas awak hantar tu dia tak ada respon, awak biarkan dulu. Biarkan dulu, awak follow up lagi keesokan harinya, hantar benda yang sama. Percaya dia pasti akan respon. Bagi benda-benda yang lain pula lah sebab tu, gambar-gambar lain. Okey Nazrul lepas ni kalau dia bagi sekali tak okey, terus jangan kita putus asa untuk sharing. Sebab kerja kita ni ialah kongsi dengan seramai orang yang mungkin barulah dalam pada ramai-ramai yang kita kongsi tu insya-Allah akan ada yang terbuka hati. Okey. Saya rasa cukup sampai di sini saja kita punya program Sembang Santai Takaful yang kita buat setiap minggu hari Jumaat. InsyaAllah minggu depan hari Selasa kita sama-sama berkumpul di Mersing, JT Mersing pukul 10 pagi. Dan untuk minggu depan kita akan tangguhkan dulu program Business Opportunity Success Seminar yang kita buat setiap hari Rabu malam dan juga Sembang Santai Takaful yang kita buat setiap hari Jumaat malam. Okey, kita tangguhkan seminggu, minggu depan sebab kita tak ada. Saya tak ada, Cik Syah tak ada, semua staff-staff kita pergi ke Tioman Island. Okey. So sampai di sini saja kita punya program Sembang Santai Takaful kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua para penonton kita. Kita ada 22 orang di Zoom, kita ada 16 orang di YouTube channel. Bermakna kita ada 38 orang. Alhamdulillah. Kedatangan kita punya partisipan pada malam ini sangat-sangat memberasakan. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Sekali lagi, teruskan momentum, kuatkan semangat, kekal, jelaskan matlamat. InsyaAllah kalau matlamat yang jelas ni ibarat orang nak menendang bola kan. Dia tahu, dia nampak kat mana tiang gol itu. Barulah kita punya tendangan tu tak tersasar. Okay? So matlamat yang jelas adalah kita punya bos, pastikan matlamat kita jelas. Jangan lupa untuk kejar kita punya kontes-kontes yang sedang kita buat. Khasnya kontes-kontes POI, Power of Istiqomah. Jangan lupa untuk ejen-ejen baru, kita ada umrah. 50,000 FYAC, antara kontes paling rendah di dunia ni. Saya berani jamin, di dunia ni yang paling rendah sekali. 50,000 saja untuk
mereka-mereka yang belum lagi menjejakkan kaki ke tanah suci, inilah peluang dia untuk you all buat sebulan lebih kurang dalam 3 ke 4 pelanggan baru saja. InsyaAllah konsisten, power of istiqomah, insyaAllah you all akan berjaya untuk mencapai semua sasaran yang you all telah tetapkan. Okey, tidak ada istilah angan-angan majenen. Sentiasalah berimpian, sentiasalah berangan-angan. InsyaAllah dengan diiringi tindakan dan usaha, pasti impian dan kita punya angan-angan tu akan menjadi kenyataan. Okey, sebelum kita menutup, saya dah ucap terima kasih sekali lagi dan juga minta maaf kepada kalau ada apa-apa kekurangan dalam saya mengendalikan rancangan pada malam ini. Jangan lupa besok untuk mereka di sekitar Kuala Lumpur, Bangi, Putrajaya, Cyberjaya, Nilai, Seremban, jangan lupa kita punya mega BOP kita ataupun mega BOSS, Mega Business Opportunity Success Seminar berada di Bangi besok. Okey. So, sebelum kita tutup rancangan kita akan saksikan balik pemenang-pemenang M4R1 bulan Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.